Tidak semestinya Rasulullah buat tu kita kena buat. Ada kalanya kalau kita buat, salah kita. Hadis ini juga menunjukkan kelebihan orang yang menyampaikan agama betul-betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tanpa lebih kurang. Tepat. Nak tepat ni payah juga. Kita rasa tepat dah begitu, tetapi yang sebenarnya tidak tepat. Bagi saya misalnya, kepada setengah-setengah masyarakat kita, orang kita, dia kata kalau tak pakai kopiah, fasik jadinya. Itu tidak tepat. Jadi ajaran Nabi SAW sebenarnya macam sudah diselewengkan. Fasik-fasik ni benda besar, tak boleh terima dia jadi saksi dan sebagainya. Banyak lah. Kalau kita nak tengok di zaman Rasulullah SAW, semua orang pakai kopiah, pakai serban. Sebab itu kita kena kaji betul-betul nak sampaikan kepada orang ramai itu. Jangan jadi seperti agama lain, di mana yang tidak jadi tanda sebenar tu dijadikan tanda yang sebenar. Misalnya orang Sikh, jadi ini serban tu tanda agama lah, lebih lah. Kalau kita anggap begitu, tetapkan begitu, kena ada dalil yang kukuh. Bagi kita orang Islam tak boleh mudah-mudah, sebab bermakna kita tidak sampaikan sebagaimana yang dikehendaki sebenarnya. Kita ada menokok tambah, sama ada kita kurangkan atau kita lebih. Yang tidak wajib kita buat macam wajib. Itu bahaya. Kalau kita nak kira serban, Abu Jahal pakai serban, kita ingat Abu Jahal tak pakai serban. Kalau nak kata Islam tu tak nak jadi janggut, Abu Jahal janggut. Jadi bukan di situ sebenarnya Islam. Walaupun nak mengikut sunnah, zahir Nabi begini-gini, penampilan dia, tidak salah kita nak ikut, tapi nak kata ini tanda, kalau tidak jadi kurang keislaman seseorang itu, tak boleh. Bukan terletak di situ. Apalagi kalau nak kata dia fasik, itu perlu kena ada dalil yang kukuh. Walaupun benda tu kecil pun dia jadi besar tu. Sebab berapa ramai sahabat yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tengok rambut dia ni tidak terurus, Nabi suruh dia pergi uruskan rambut dia, betulkan rambut, kemaskan rambut, lepas tu baru mari. Kalau dia pakai serban tutup, mana Nabi nak tahu rambut dia tu tidak terurus? Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain, banyak sangat, bahawa benda ni bukan ketentuan sebenarnya. Kalau kita buat sebagai ketentuan, itu tak kena lah sebenarnya. Padahal itu pakaian orang Arab seperti Abu Jahal, dia pun pakai serban juga. Setengah-setengah orang dia keliru dengan setengah-setengah hadis yang sebut tanda orang Islam tu pakai serban dengan kopiah, dia keliru. Inilah sebab tak belajar hadis betul. Kalau belajar hadis betul, tak keliru. Misalnya dalam Abu Dawud ada sebut farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'alal qalanis. Beza di antara kita orang Islam dengan orang musyrikin ialah serban di atas songkok ataupun kopiah lah, pakai serban di atas kopiah. Zahirnya ada, betul lah zahir, tapi apa maksud dia sebenar? Itu kena mendalami terlebih dahulu sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Yang pertamanya, setengah-setengah ulama mengatakan hadis itu tidak sahih. Bila tidak sahih, tak boleh buat dalil. Yang kedua, siapa yang dimaksudkan musyrikin itu? Adakah semua orang kafir? Kalau semua orang kafir, termasuk kafir Mekah, mereka pakai serban, pakai kopiah. Tak kena kalau kata itu tanda yang membezakan. Tak boleh tidak. Orang Islam mesti kena begitu. Itu silap. Sebenarnya Nabi SAW kata begitu dalam konteks lain, apabila berperang dengan orang-orang ajam, di mana orang ajam yang bukan Arab ni tak pakai kopiah, tak pakai serban. Seperti mana tentera, kan dia ada pakai topi yang khusus, baju yang khusus. Ini kawan-kawan kita, ini bukan kawan kita, dia tahu lawan dia sebab bajunya macam lain, topinya macam lain. Begitu juga dengan Rasulullah SAW di sini sebagai tanda apabila pergi nak berperang dengan orang-orang ajam. Ini tanda yang membezakan kita, supaya kita tidak bunuh sama-sama kita lah. Jadi ini pakaian semasa perang yang khusus, bukan untuk semua keadaan, dengan arti kalau orang tak buat begitu jadi fasik. Tidak begitu. Inilah benda-benda yang kita kena tengok. Kadang-kadang jadi sikap melampau tu. Sikap melampau tu bukan tak kena pada tempatnya. Sama juga dengan orang kata kalau berus gigi tak berus dengan kayu sugi itu tak dapat pahala sunnah. Sebab Rasulullah SAW tak pernah berus gigi dengan berus kita sekarang. Memanglah, mana Rasulullah nak guna berus gigi kita seperti sekarang ni? Zaman dia zaman mana? Seperti mana Rasulullah SAW tak pernah guna lampu ni lah, dia guna pelita. Jadi kalau kita kata begitu, tak boleh guna lampu ni, sebab dia tak pernah guna lampu ni. Macam itulah jadinya. Padahal itu cerita lain. Sebab itulah ulama-ulama bahagikan dalam masalah sunnah ni, dia ada sunnah tasyri'iyah, ada ghairu tasyri'iyah. Mana ada yang berkaitan dengan agama, kita terikat dengan dia. Ada yang tidak. Tak boleh kita semua yang Nabi buat itu kita nak buat zahir seperti zahirnya dan menganggap di situ ada kelebihan. Misalnya Nabi makan roti, jadi kita makan nasi tak ada kelebihan lah, tak dapat pahala lah. Kita kena makan roti juga, kena belajar semua buat roti. Isteri-isteri rumah tu kena
belajar semua buat roti baru nak dapat pahala macam Rasul. Tidak, itu tidak dikehendaki kita ikut yang itu. Sebab itu sunnah ghairu tashri'iyah. Orang kafir pun macam tu juga. Abu Jahal, Abu Lahab makan apa? Dia makan nasi ke? Tak, dia makan roti juga. Itu benda yang kita kena faham. Kadang-kadang orang bawa agama ni dalam masyarakat ni, benda-benda macam tu dikaitkan dengan agama. Padahal tidak semestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri buat, kita kena buat macam tu. Dia perang pakai pedang, jadi kita nak pakai pedang? Tak boleh. Dia perang Khandaq, dia gali parit seluruh sekeliling Madinah, jadi kita nak gali parit juga? Tak ada maksud. Memang Nabi buat, tapi itu bukan sunnah tashri'iyah dengan arti kita diminta mengikut panduan itu. Tidak, itu bergantung kepada keadaan kita sendiri dapat menilainya. Kalau zaman dahulu betul lah nak gali parit itu, sebab orang pakai kuda, berjalan kaki, itu saja. Dia nak masuk dalam Madinah tu, kuda dia mesti jatuh dalam. Bila dia jatuh, senanglah kita nak tetak dia, nak tikam dia, nak panah dia, dan tidak mudah kuda tu nak naik sebab gali parit tu dalam. Tapi kalau macam sekarang ni, orang pakai apa? Peluru berpandu, kapal terbang, helikopter, dia boleh masuk juga. Bila kita gali tu sia-sia saja. Padahal Nabi SAW buat kan. Tidak semestinya Rasulullah buat tu kita kena buat. Ada kalanya kalau kita buat, salah kita, sebab bukan begitu yang dia maksudkan. Setengah-setengah tu memang begitu. Dia kata tak dapat pahala kalau kita berus gigi dengan buruh biasa, ataupun kalau dapat pun tak sebanyak pahala kalau kita pakai kayu sugi. Padahalnya kita tengok orang kafir tak berus gigi ke maksudnya. Kalau tak berus gigi semua, jadi mesti jadi tanda kalau orang kafir mesti rongak, tak ada gigi semua. Sebab apa rosak gigi kalau tak berus gigi? Maklum itu. Jadi mereka berus gigi dengan apa? Mereka pun pakai kayu tu juga. Sebab itu alat untuk berus gigi pada masa tu. Jangan kita ikatkan agama ni dengan benda-benda macam ni. Sebab bagi saya, kalau benda-benda macam ni termasuk dalam ni, termasuk dalam menokok tambah ajaran agama. Sahabat ni dia jadi lebih, dia kata saya tidak akan tambahkan dan tidak akan mengurangi apa yang Nabi ajar. Saya akan bawa yang itu betul-betul macam ni. Baru tidak mengelirukan. Kalau tidak cukup, mengelirukan. Jadi kita kata mestilah ini. Kita ingat macamlah berus gigi ni, sebelum itu orang kafir guna benda lain. Nabi SAW yang ajar kita guna kayu Arab itu, dia yang mula-mula ajar. Kita ingat begitu, silap tu. Orang kafir semua pun guna itu juga. Cuma kita kata itu kelebihan dia banyak. Jadi orang kafir tak tahu kelebihan ke? Apa-apa khasiat apa-apa. Kalau sekarang ni orang kafir lah, kita belajar dengan dia lah, tahu vitamin ini, vitamin ini. Orang kafir pun dia tahu dia untuk kebaikan dunia dia. Jadi kalau dia pakai benda-benda itu, dan Rasulullah SAW pakai benda-benda ini menunjukkan benda tu bukan ada kaitan dengan agama. Ya, kecuali kalau nak makan baca bismillah. Itu agama. Itu sunnah tashri'iyah. Makan ada beza, kiri kanan. Kita makan gunakan kanan. Itu tashri'iyah lah. Itu memang diajar kita supaya mengikutnya. Tetapi kalau makan roti, itu tak ada kena pakai kain. Di zaman Nabi, sahabat-sahabat pakai kain, bukan pakai seluar. Seluar itu bukan budaya Arab asalnya, budaya Parsi. Tapi Nabi SAW terima juga. Sebab Rasulullah ni dia bersikap terbuka, nak ajar sahabat-sahabat dia ni terima apa yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW terima bila orang hadiahkan seluar kepada dia. Seluar tu bahasa Arab pun sekarang sirwal. Silwar itu bahasa Farsi asalnya, syalwar. Bahasa Melayu seluar, bahasa Arab sirwal. Sama. Dia ini budaya Farsi, daripada situ datang. Tapi Nabi terima kalau benda tu baik. Dan sahabat-sahabat sekarang mana yang pakai, walaupun mengikut budaya Arab yang asalnya pakai kain. Ini tak ada kena-mengena dengan agama sebenarnya. Tidak kata pakai kain itu lebih mulia, lebih dapat fadilat banyak kalau sembahyang dan sebagainya. Tak ada semua. Tak ada. Setengah-setengah orang kita kadang-kadang dia keliru dengan benda-benda macam ni. Bila nak sembahyang dia ambil kopiah letak atas kepala. Bila nak sembahyang dia pakai serban. Kononnya ini dapat pahala lebih. Padahal tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebutkan kelebihan pakai serban bila sembahyang. Tak ada. Tapi oleh kerana dalam masyarakat kita ni dia tersebar dengan meluas, cerita-cerita yang benda-benda macam ni, remeh-temeh ni dikaitkan dengan agama. Orang anggap ini agama. Ini bagi saya termasuk dalam menokok tambah